يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Assalamualaikum. Kami dari Kumpulan 1 akan berkongsi dengan anda semua salah satu etika dalam perniagaan, iaitu jangan memakan wang dari sumber atau hasil yang palsu. Kami memilih untuk menggunakan ayat ke-29 dari surah An-Nisa ini sebagai sumber rujukan kerana ayat ini mempunyai frasa yang sangat kuat dan hebat yang menangkap salah satu prinsip besar dalam etika perniagaan. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, iaitu jalan yang tidak benar ataupun palsu. Sebagai contoh, kami gambarkan di sini keadaan di mana seorang konsultan ataupun kontraktor yang dibayar dengan sejumlah wang tertentu untuk kerja servis dan maintenance, tetapi apa yang mereka buat? Hanya datang melepak dan minum kopi je, ataupun melakukan kerja-kerja yang tak sepatutnya mereka lakukan. Inilah yang dimaksudkan dengan memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil ataupun palsu. Melainkan majikan atau syarikat yang membayar kepada kontraktor tu tahu apa yang kontraktor tu buat. Macam mana pula tu? Okey, sambungan daripada ayat tadi, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Kita semua tahu tiada siapa yang mampu untuk jadi 100% produktif sepanjang masa, kan? Yalah, kita kan manusia biasa. Ada masa kita nak berehat, ada masa kita nak beriadah, berhibur dan macam-macam lagi. Situasinya macam berada ni. Datang kerja pukul 9 pagi, balik 5 petang. Tapi kadang-kadang ambil rehat sampai 40 minit. Kadang-kadang duduk bersembang dan buat kerja lain. Tapi adakah itu okey? Baik, sekiranya majikannya tahu dan boleh terima apa yang berada ni buat, ianya tidak menjadi masalah kerana mendapat persetujuan bersama ataupun disetujui oleh dua-dua pihak. Berada ni okey, bos dia pun okey. Itu tak jadi masalah. Yang menjadi masalah bila majikan tak tahu apa yang dia buat. Dia tuang, dia mengulat. Gaji yang dia terima itu dikira sebagai memakan dari sumber atau hasil yang palsu. Selain itu, sebagai peniaga, jangan suka menipu duit orang. Jangan letak harga yang terlalu mahal dan kenakan cas yang berlebihan untuk perkhidmatan anda. Sebagai contoh, sekiranya anda seorang mekanik, janganlah suka-suka naikkan harga dan juga cas perkhidmatan. Mentang-mentanglah anda seorang je mekanik kat pekan tu, kan. Mamat ni kereta dia rosak gearbox je, tapi macam-macam anda suruh tukar. Timing belt kena tukar, minyak enjin kena tukar. Kalau beli semua benda nak kena tukar. Jadi apa yang Mamat ni perlu buat? Apa yang Mamat ni kena buat ialah terpaksa menggunakan juga perkhidmatan workshop yang mahal ni. Sebab dah tak ada workshop lain dah kat pekan tu. Betul tak? Contoh seterusnya, jika anda seorang doktor, jangan kenakan cas ataupun harga yang melampau dan mengenakan bayaran yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Yalah, sebab anda tahu mereka desperate dan selalu datang ke klinik anda, kan? Ingat, jangan memanipulasi orang seperti itu. Saya yakin ramai antara kita yang pernah berurusan jual beli kereta, rumah ataupun pinjaman peribadi. Kita diminta oleh jurujual untuk tandatangani berpuluh halaman perjanjian yang kita sendiri pun tak sempat nak baca dan tak tahu apa isi kandungannya. Sekiranya kita selaku pembeli bersetuju dengan syarat-syarat yang ditetapkan, walhal kita tak baca pun semua isi kandungan perjanjian tersebut, urusan tersebut dikira sah kerana telah mendapat persetujuan daripada kedua-dua pihak. Tetapi sekiranya ada perkara yang jurujual perlu maklumkan kepada pembeli seperti dikenakan cas tambahan dan sebagainya, tetapi jurujual tak maklumkan kepada pembeli dan buat diam je dan cuma minta pembeli tanda tangan sahaja halaman tersebut, maka itu boleh dikira sebagai urusan yang palsu. Hal ini sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana terdapat unsur penipuan di situ. Pembeli tidak dimaklumkan secara keseluruhan berkaitan dengan cas-cas tambahan ataupun cas tersembunyi yang dikenakan oleh jurujual. Dan ini sama sekali bertentangan dengan etika perniagaan. Kami yakin jika setiap prinsip
dan etika dalam perniagaan ini dipatuhi, segala amalan perniagaan, syarikat, jurujual maupun pembeli akan mempunyai kehidupan yang lebih adil dan sejahtera. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mendorong kita semua agar sentiasa bersikap adil dan mematuhi etika perniagaan yang terdapat dalam surah An-Nisa yang indah ini. Itu sahaja sedikit perkongsian dari kumpulan kami. Semoga memberi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.